Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Amirah binti Abdul Malik A168979 dari kursus EPPE 3123 Industri dan Perniagaan Antarabangsa. Video ini mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian satu mengenai rumusan pembelajaran dan bahagian yang paling saya minati. Manakala bahagian dua mengenai bagaimana COVID-19 mengubah teknologi dan cara ia dimanfaatkan, jangkaan selepas pandemik COVID-19, impak COVID-19 ke atas perniagaan domestik dan antarabangsa, serta strategi saya sebagai business person. Dalam kursus ini, saya telah mempelajari definisi industri dan perniagaan antarabangsa, trend dan dimensi perdagangan antarabangsa iaitu globalisasi pengeluaran dan penggunaan, sejarah perindustrian dan perkembangan struktur industri kepada pembangunan, konsep asas pelaburan langsung asing, mengenal pasti ciri-ciri, sumbangan dan peranan syarikat multinasional, teori faedah daya saing nasional sebagai kaedah alternatif teori-teori perdagangan klasik, teknologi dan industri, teori ekonomi di sebalik ekonomi jaringan dan implikasi kepada R&D, konsep sistem kompleks dan inovasi mapan dan versus kehancuran. Topik yang paling saya suka ialah kajian sistem kompleks. Topik ini agak asing dan unik bagi saya kerana ia menyentuh mengenai kajian menangani sesuatu yang kompleks atau pelbagai. Contohnya, sistem ekonomi ialah satu sistem yang besar menguruskan interaksi antara pelbagai ejen ekonomi dalam pasaran, baik di pasaran tempatan maupun pasaran antarabangsa. Sistem ekonomi inilah yang mempunyai koleksi saling berkaitan antara ejen penyesuaian dan berinteraksi pada pelbagai skala masa atau ruang dengan cara yang rumit dalam sesuatu situasi. Krisis kesihatan global telah membuka ruang yang lebih besar kepada peranan teknologi dalam kehidupan seharian. Ini termasuklah membantu menangani wabak COVID-19 dan membiasakan rakyat dengan norma baharu. Dalam sektor kesihatan di China misalnya, menggunakan alat pengawasan canggih iaitu alat pemantauan dan pengesanan suhu automatik bagi menganalisa 300 orang per minit. Di Thailand pula, menggunakan mesin robot ninja bagi memudahkan komunikasi antara doktor dengan pesakit COVID-19. Ini bertujuan mengurangkan risiko jangkitan. Di Malaysia, kita menggunakan aplikasi MySejahtera untuk mengesan dan mengenal pasti tahap risiko jangkitan masyarakat di sesuatu kawasan. Penggunaan drone juga yang dilengkapi dengan speaker dan teknologi pengesan haba digunakan untuk memantau pergerakan masyarakat khususnya di kawasan zon merah. Bagi Kerajaan Negeri Sarawak, mereka menggunakan gelang tangan QR Code bagi memantau individu yang menjalankan kuarantin ke diri. Dalam sektor perniagaan, situasi pandemik ini telah menjadi pemangkin kepada perniagaan atas talian. Lebih daripada 98% SME di Malaysia tidak menjalankan perniagaan atas talian. Jadi pandemik ini telah membuka peluang kepada peniaga untuk berjual beli di aplikasi seperti Facebook, Foodpanda dan Shopee. Dalam sektor pendidikan pula, Kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dalam talian ataupun Online Distance Learning ODL kepada semua institusi pendidikan di Malaysia. Antara aplikasi yang digunakan ialah Google Meet, Zoom dan Microsoft Teams. Bagi unjuran selepas COVID-19, ekonomi global dijangka berkembang 4% pada tahun 2021 dengan anggapan peluncuran vaksin COVID-19 awal menjadi meluas sepanjang tahun. Walau bagaimanapun, dengan kawalan pandemik yang berjaya dan proses vaksinasi yang lebih cepat, pertumbuhan global dapat dipercepat hingga hampir 5%. KDNK Amerika Syarikat juga dijangka meningkat 3.5% pada tahun 2021 setelah dianggarkan pengucupan sebanyak 3.6% pada tahun lalu.
Di Eropah pula, output dijangka meningkat 3.6% tahun ini, menyusuli penurunan 7.4% pada tahun 2020. Aktiviti di Jepun yang menyusul oleh sebanyak 5.3% pada tahun lalu dijangka tumbuh 2.5% pada tahun ini. Tambah lagi, menjelang tahun 2025, ekonomi digital diunjurkan menyumbang 22.6% kepada KDNK Malaysia. Sasaran peningkatan itu merangkumi semua aspek penerapan kecerdasan buatan AI, pembangunan ICT negara beserta penguasaan teknologi sokongan lain. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan revolusi dari urusniaga perniagaan domestik secara fizikal kepada atas talian. Bagi sektor berkepentingan, pemilik perniagaan akan menggunakan inisiatif kaedah pembayaran tanpa sentuhan ataupun cashless payment. Antaranya melalui BigPay, e-wallet dan kad kredit. Bagi peniaga yang telah beralih kepada perniagaan atas talian melalui aplikasi, hasil jualan mereka dianjur semakin meningkat kerana peningkatan masyarakat yang membeli belah secara atas talian. Bagi FDI pula, tindakan Malaysia untuk menutup sempadan antarabangsa memberi kesan sebahagian besar pelabur-pelabur asing untuk mempertimbangkan semula dan menangguhkan keputusan pelaburan mereka. Walau bagaimanapun, selari dengan rancangan Malaysia ke-11, RMK11, iaitu yang pada tahun lalu, Malaysia ingin memfokuskan pembangunan 5 pemangkin dan subsektor industri yang merangsang prestasi FDI. Jadi, dalam tempoh pandemik ini, Malaysia membuat keputusan yang betul untuk meningkatkan pengeluaran peranti perbuatan. Ia kerana peranti perbuatan merupakan salah satu daripada 5 subsektor FDI tersebut. Bagi syarikat multinasional yang melabur atau berada di Malaysia, kerajaan Malaysia telah menggubal insentif yang bermanfaat. Antaranya kadar cukai 0% bagi 10 hingga 15 tahun pelaburan pertama dalam sektor pembuatan, peningkatan dana strategik pelaburan domestik dan kelulusan lesen pembuatan untuk industri yang tidak sensitif dalam 2 hari bekerja sahaja. Sebagai business person, saya mestilah tahu cara untuk menguruskan pasukan jarak jauh ataupun remote team. Ini penting bagi memastikan urus niaga yang dijalankan berkesan dan dapat diteruskan walaupun secara atas talian. Selain itu, saya mesti tahu menjalankan urus niaga secara atas talian dan mengamalkan pembayaran tanpa sentuhan, iaitu cashless payment. Ini bertujuan mengurangkan risiko jangkitan sebagai kontak rapat. Antara strategi lain ialah saya sebagai business person mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna-pengguna pada zaman pandemik ini. Akhir sekali, sebagai business person saya mestilah mengamalkan SOP yang ketat seperti diarahkan pihak kerajaan di premis perniagaan saya. Misalnya mengesan suhu badan pelanggan, menggunakan hand sanitizer dan mengamalkan jarak fizikal sebanyak 1 meter. Ini merupakan strategi saya sebagai business person. Kesimpulannya, dalam konteks kedudukan fiskal yang lemah dan peningkatan hutang, reformasi institusi untuk memacu pertumbuhan ekonomi sangat penting. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.